Mari sebelum kita akan membaca merenungkan firman Tuhan, kita kembali masuk dalam doa. 在读主的道，并且来思考它之前，我们一同来进入祷告。 Ya Tuhan, pada saat ini waktu kami datang berkumpul di hadapan Engkau, 主，当我们聚集在你的面前的时候， waktu kami menaikkan puji-pujian kepada Engkau ya Tuhan, 当我们向你高举唱诗的时候， biarlah kami sungguh sadar dan menyadar dan menghayati betapa Tuhan hadir di sini. 让我们真的是醒悟到上帝有莅临在当中。 Dan kiranya Engkau sendiri boleh disukakan, berkenan atas segala penyembahan kami. 愿你自己来悦纳我们今天早上的崇拜会。 Dan kalau hari ini kami juga ingin membaca dan merenungkan firman-Mu, 这时候我们要一同来读，并且来思考你的话语。 kami memohon kiranya Roh Kudus boleh memimpin hati dan pikiran kami, 恳求圣灵来帮助、来带领、引导我们的心思意念， supaya apa yang kami dengar bukan hanya menjadi sebuah informasi tambahan, 使得我们所听到的不成为我们附加的讯息， tapi sungguh-sungguh lewat firman ini kami boleh mengalami Tuhan sekali lagi. 而是呢，透过你的话语，我们可以再度来经历到上帝你自己。 Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, 主啊，恳求你向我们述说， dan siapkanlah kami mendengar suara-Mu. 也恳求你预备好我们心来聆听你的声音。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们如此感恩祷告，是奉主耶稣的名来祈求， Amin. 阿门。 Shalom, jemaat sekalian kasih Tuhan. 主所爱弟兄姐妹平安。 Hari ini kita akan membahas satu tema tentang cultivating a heart for mission in your family. 我们今天早上所要探讨的主题是在你的家庭培养宣教之心。 Kita akan membaca dua bagian dari Kisah Para Rasul pasal 18. Yang pertama kita baca ayat 1 sampai 5, kemudian nanti kita baca ayat 24 sampai 28. 我们一同来翻开《使徒行传》第18章第1到第5节，这之后呢24到28节。 Kita baca dulu yang ayat pertama sampai ayat 5, ayat 1 sampai 3 akan dibacakan dalam bahasa Indonesia, kemudian ayat 4 sampai 5 dalam bahasa Mandarin. 使徒行传第18章第1到第5节，第1节到第3节的话用英语来读15节的话用华语来读。 Demikian firman Tuhan. Kemudian Paulus meninggalkan Athena, lalu pergi ke Korintus. Di situ ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus dan baru datang dari Italia, dan dengan Priscilla istrinya. Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma, Paulus singgah di rumah mereka. Karena memiliki pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama mereka. 第4节，每逢 Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. 第4节，每逢安息日，保罗在会堂里辩论，劝化犹太人和希腊人。第5节，希腊和提摩太从马其顿来的时候，保罗为道迫切向犹太人证明耶稣是基督。 Sampai semakin jauh membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. 读经到此。 So, tema kita adalah bagaimana menumbuhkan hati yang bermisi di dalam keluarga kita. 我们今天早上的主题是如何在你的家庭当中来培养一个宣教之心。 Sebentar seberapa dalam kita pernah merenungkan hal ini. 不知道我们有多深度来思考过这个话题。 So, seringkali kalau saya ketemu dengan pasangan-pasangan muda yang kasmaran dan mau menikah, kemudian saya tanya, apa yang menjadi tujuan pernikahan kalian? 我常常遇到新人即将要结婚的时候，之前呢，我就问他说：“你们结婚的目的是什么？” So, biasanya jawabannya adalah kami mau lebih happy membangun keluarga, ya, menjadi kesenangan buat kami. 他们通常讲到的回答是说：“我们想要为我们建造一个家庭，让我们能够开心。” Tapi saudara, kita lihat dalam firman Tuhan bahwa ada misi, ya, kalau kita membentuk sebuah keluarga, Tuhan pasti punya rencana bagi kita. 如果我们今天来建立一个家庭，上帝有他的使命要我们去完成的。 Dan mari kita hari ini merenungkan kembali tema tentang bagaimana menumbuhkan hati bermisi dalam keluarga. 我们今天早上一同要思考的是如何在家庭里面来培养宣教之心。 So, secara khusus kita akan menyoroti peran dari sebuah keluarga, yaitu sepasang suami istri namanya Aquila dan Priscilla. 我们主要的是要去探讨，这是一对夫妇雅基拉跟百基拉。 Dan kita akan lihat bagaimana mereka sangat berperan penting di dalam menolong Paulus, ya, di dalam melakukan misi di Korintus. 我们看到这对夫妇呢，他们帮助保罗在他哥林多宣教的工作有何等大的影响力。
So dikatakan dari ayat yang pertama bahwa Paulus baru saja menyelesaikan misinya di kota Athena, kemudian dia bergerak menuju Korintus. 我们看到第一节告诉我们说，保罗已经完成了他在雅典的侍奉，然后呢，他跑到哥林多。 Saudara, kenapa ke Korintus? 为什么去哥林多呢？ Karena Korintus pada saat itu adalah salah satu kota pusat perdagangan yang lokasinya itu sangat strategis. 哥林多当时的话是一个整个商业城市，它的位置的话也是非常很重要的。 Jadi saudara, semua kapal dari semua wilayah saat itu akan berlabuh di kota Korintus. 当时呢，所有的海运、所有的船运的话，它都会到哥林多港口来去停留。 Jadi saudara bisa bayangkan kalau para pedagang itu bisa mendapatkan Injil, maka Injil itu bisa tersebar kemana-mana dari kota Korintus. 想想看，如果这些商人的话，从各地的商人，他们当来到哥林多的时候，他们听到福音，他们可以把福音传回去他们的原本的地方。 Tetapi saudara, kota Korintus juga adalah kota pusat penyembahan berhala. 同时呢，哥林多也是敬拜偶像的一个城市。 Dewanya yang terkenal itu adalah Dewi Cinta, namanya Dewi Aphrodite atau Dewi Venus. 他所侍奉的神就是 Aphrodite 或者是维纳斯，就是爱之神。 Nah, saudara bayangkan bahwa salah satu cara menyembah Dewi Venus adalah mereka punya yang namanya sejumlah besar pelacur kuil. 他们在当中也是有一个妓女，就是在整个圣殿里面的他们的神的圣殿里面的妓女。 Jadi waktu mereka melakukan prostitusi dengan pelacur kuil, itu adalah penyembahan kepada Dewi Venus. 所以呢，他们在跟这些娼妓来犯奸淫的时候呢，实际上他们正在跟维纳斯的这些神明来敬拜。 Jadi di kota Korintus yang besar, kaya, dan bejat inilah Paulus ingin melakukan misinya. 就是在这样的一个城市，那么繁荣、那么富裕，并且那么道德败坏的一个城市当中，保罗在那边来宣教。 Tapi saudara, waktu Paulus mendarat di Korintus, saudara, dia tidak kenal siapa-siapa. 他来到哥林多的时候呢，他任何人都不认识， Dia membutuhkan seorang rekan. 他需要一个同工。 Nah, maka disinilah Tuhan menyediakan apa yang Paulus butuhkan, yaitu mempertemukan Paulus dengan pasangan suami istri ini. 上帝就为保罗已经预备了，他把这对夫妇跟保罗来相遇， Saudara, namanya Aquila dan Priscilla. 就是雅居拉跟百基拉。 Saudara, siapa mereka? 他们是谁呢？ Nah, Aquila dan Priscilla juga tidak lama, saudara, baru saja datang dari kota Roma di Italia. 雅居拉跟百基拉，他们也是刚刚从意大利而来的。 Dan saudara, tampaknya kalau kita baca itu merupakan suatu kondisi terpaksa. 看起来的话，他们好像不得不被迫的来到这个城市。 Saudara, apa yang terjadi saat itu di kota Roma terjadi keributan atau mungkin kerusuhan di antara orang Yahudi. 当时呢，在罗马城市的话，犹太人当中就发生了骚动。 Jadi orang-orang Yahudi yang Kristen percaya Tuhan Yesus itu dianiaya oleh orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, orang-orang Yahudi juga. 就是犹太人这些信主耶稣的犹太人被那个非信犹太人的基督徒的非信基督的犹太人来受到逼迫。 Nah, Kaisar saat itu, Kaisar Claudius, dia tidak peduli yang mana yang benar, yang Kristen atau yang bukan, tapi sama-sama orang Yahudi. 当时候的那个凯撒，他就不管你要信基督不信基督的话，你只要是犹太人的话，他就把他牵走。 Maksudnya Claudius nggak peduli, yang penting semua orang Yahudi bikin rusuh, keluar semua dari kota Roma. 然后呢，他想说，我不管你信不信基督，你是犹太人，你就是把整个罗马的城市弄得乱七八糟，你就跟我离开罗马。 Maka pergilah Aquila dan Priscilla ke kota Korintus. 所以呢，雅居拉跟百基拉他们来到了哥林多这个城市。 Kemudian tidak lama Paulus pun datang dan ketemu dengan mereka. 刚好呢，保罗也是来到那个地方，也是遇到了他们。 Saudara, apakah itu sebuah kebetulan? 难道这个是巧遇吗？ Maka saudara, kita tentu percaya ini adalah pimpinan Tuhan. 我们当然深信这是上帝的带领。 Semungkin di Roma Aquila Priscilla itu menghadapi penganiayaan yang luar biasa. 也许呢，这对夫妇在罗马也是遇到很深刻的逼迫。 Mereka harus pergi ke Korintus memulai segala sesuatu dari nol. 他们必须要离开，然后来到哥林多，从零开始。 Tapi siapa sangka di Korintus justru ketemu dengan Rasul Paulus. 谁知道呢？他在哥林多确实遇见了使徒保罗。 Maka Paulus pun singgah di rumah mereka dan tinggal bersama-sama dengan mereka. 保罗就是来到他们家中，并且与他们一同定居。
Lalu kebetulan, walaupun kita nggak percaya kebetulan ya, mereka sama-sama tukang kemah. 然后恰恰好呢，他们也是做帐篷的， Sehingga mereka bisa bekerja bersama-sama. 所以呢，他们可以一同来工作。 Saudara, betapa Tuhan ini ya mempersiapkan jalan bagi Rasul Paulus dalam melakukan misinya. 我们看到上帝如何来为使徒保罗来预备了。 Lalu setiap hari Sabat, saudara, Paulus itu berbicara di rumah ibadat, ya memberitakan Injil. 每逢安息日呢，保罗来到会堂来传福音。 Sampai kemudian rekan-rekannya namanya Silas dan Timotius, saudara, itu datang dari Makedonia. 直到他的同工希腊跟提摩太从马其顿而来， Kemungkinan saudara Silas Timotius ini membawa persembahan dari saudara-saudara seiman, maka Paulus bisa fokus untuk penginjilan. 有可能呢，希腊跟提摩太他们带了弟兄姐妹所有的奉献，使得保罗可以专注于传福音。 Saudara, singkat cerita, kemudian Paulus pergi ke Efesus, 之后呢，保罗走到以弗所， ditemani oleh Priscilla dan Aquila. 雅基拉跟百基拉都是来陪伴他们。 Tidak lama setelah dia tinggal di Efesus, dia pun pergi ke Antioquia, Rasul Paulus. 然后呢，他之后呢，以弗所之后呢，跑到安提亚。 Nah, Aquila dan Priscilla masih tinggal di Efesus. 雅基拉跟百基拉仍然定居在以弗所。 Nah, kita lihat kembali bagaimana pasangan suami istri punya peran penting di dalam perluasan kerajaan Allah. 我们看到这对夫妇如何在整个福音的扩大当中有很大的影响力。 Saya akan lanjutkan membaca ayat 24 sampai ayat 26 dalam bahasa Indonesia, kemudian 27-28 di dalam bahasa Mandarin. 我们一同来看《使徒行传》第18章24到28节、24到26节是用英语来读，之后27、28用华语。 Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Dia seorang yang fasih bicara dan sangat menguasai kitab suci. Ia telah menerima pengajaran tentang jalan Tuhan. Dengan bersemangat, dia berbicara dan dengan teliti dia mengajar tentang Yesus. Tetapi dia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Namun setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan lebih tepat menjelaskan kepadanya jalan Allah. 27节，他们想要往雅该亚去，弟兄们就劝他，并写信请门徒接待他，他到那里多帮助那蒙恩信主的人。28节，在众人面前极力的能力驱导犹太人，引圣经证明耶稣是基督。 Jadi suatu ketika Aquila Priscilla di Efesus, datanglah seorang lain yang bernama Apolos. 当雅居拉跟百基拉在以弗所的时候呢，有一个人名叫亚波罗的来， Dan dia ternyata juga seorang misionaris seperti Paulus. 他也是跟保罗一样，他是一位宣教师。 Dia masuk ke dalam rumah ibadat orang Yahudi dan mulai mengajar tentang Tuhan Yesus. 他来到犹太人的会堂，然后教导有关于主耶稣的事。 Tetapi saudara, waktu Aquila dan Priscilla mendengar ajaran Apolos, mereka merasa ini kurang lengkap. 当他听到亚波罗的教导的时候呢，雅基拉跟百基拉他们认为说，不够完整。 Maka saudara, Apolos itu dibawa ke rumah mereka dan kemudian diajari doktrin kekristenan yang lebih lengkap dan lebih utuh. 然后呢，这对夫妇把亚波罗邀请到他们家里当中，然后呢，教导他更深入的、更清楚的基督教的一个概论。 Saudara, ini luar biasa ya. Jadi ada jemaat itu lebih pintar ya daripada hamba Tuhan sampai kemudian mereka mengajari hamba Tuhan tentang firman Tuhan. 这是很特别的，是会友呢比神父更了解圣经，然后呢，他邀请会友邀请神父，并且来教导他们有关于上帝的道。 Saudara, kok bisa demikian? 怎么会如此呢？ So kemungkinan ya karena Aquila Priscilla mendapatkan pengajaran langsung ya dari Rasul Paulus. 因为有可能是这对夫妇呢，从使徒保罗直接得到教导。 Saudara, setidaknya ini menunjukkan bagaimana mereka punya kehausan akan firman Tuhan dan pengajaran yang benar. 这也是给我们知道说，这对夫妇有一个饥渴慕义的心。 So kita tidak tahu secara pasti ya doktrin apa yang diajarkan pada saat itu. 我们也不是很清楚知道说他教导的是什么样的一个概论。 Tapi saudara, Apolos juga dengan rendah hati menerimanya. 我们看到亚波罗也是很谦卑的来接受。 Nggak mentang-mentang dia sebagai hamba Tuhan, siapa kamu cuma jemaat biasa? Nggak begitu saudara. 他没有说我是神父，你只是一个普通的人民，你是谁？你怎么会教导我？他没有这样子一个心态。 Dan sesudah diajari firman Tuhan seperti itu, hasilnya betul-betul positif. 我们看到他被教导之后呢，所带来的成果是一个正面的。
Dikatakan bahwa Apolos pergi ke Akhaya dan menjadi orang yang sangat berguna bagi orang-orang Kristen di sana. 我们看到之后呢，亚波罗往亚开亚去，这里讲到说他多帮助蒙恩信主的人。 Dia bersemangat membuktikan kepada orang-orang Yahudi di Akhaya bahwa Yesus adalah Mesias. 他很殷勤地向当地亚开亚的基督徒、犹太人证明基督是弥赛亚。 Maka saudara, apa yang bisa kita pelajari dari keluarga Aquila dan Priscilla ini? 从亚居拉跟百基拉家庭当中，我们可以学习到什么呢？ Pertama, Aquila dan Priscilla adalah contoh keluarga yang mendukung penuh pekerjaan Tuhan. 第一点，亚居拉跟百基拉是一个范本，一个家庭的范本是怎么样的范本呢？是一个大力支持神工的一个范本。 Saudara lihat bahwa pasangan ini tidak mendapatkan panggilan khusus menjadi misionaris seperti Paulus ataupun seperti Apolos. 我们看到这对夫妇，他没有得到一个特定的一个宣召，好让他们可以变成像亚波罗或者是像保罗成为宣教士。 Tetapi mereka sangat totalitas ikut mendukung pelayanan misi. 可是呢，我们看到他是完完全全的来去奉献上来支持整个宣教的工作。 Kita sudah lihat bagaimana mereka membuka rumahnya bagi Paulus sehingga Paulus bisa tinggal, bisa bermisi di kota Korintus. 我们看到如何他们在哥林多的时候呢，就是接待了保罗，使得保罗可以在那里有落脚之地，然后保罗可以在哥林多来宣教。 Dan bukan itu saja saudara, dari kitab penutup kitab 1 Korintus dituliskan bahwa Priscilla dan Aquila membuka rumah mereka untuk tempat ibadah bagi jemaat di sana. 甚至呢，哥林多前书做结束的时候呢，告诉我们说，亚居拉跟百基拉他们的家，他们也展开了给当地的基督徒来做一个聚会的地方。 Saudara, kita bisa membayangkan bahwa tentu rumah yang dibutuhkan nggak bisa rumah yang ukuran kecil. 当然，我们可以想想看，要做聚会的场所，当然是房子不可能是小的房子。 Jadi kita bisa berasumsi bahwa Tuhan memberkati usaha mereka. 我们可以讲到说，上帝祝福了他们的事业， Sampai mereka punya rumah yang lebih besar 使得他们的房子更大，拥有更大的房子， dan mereka bersedia membukanya untuk pekerjaan Tuhan. 并且他们愿意把他的房子来献上，来去完成上帝的圣工。 Seberapa mereka menunjukkan kemurahan hati. 这也是向我们写明了他如何的慈悲。 Mereka bersemangat memakai apa yang mereka punya ya untuk pekerjaan misi. 他们很热情的来使用他们所拥有的来去托住，来去完成宣教的工作。 Saudara, kedua pertanyaannya adalah bagaimana caranya ya? Kenapa pasangan ini bisa punya hati yang sedemikian berkomitmen? 我们问题就是说，这对夫妇为什么会那么有那么委身的一个心态呢？ So, saya rasa karena mereka punya satu hati, satu visi untuk mengutamakan pekerjaan Tuhan. 因为这对夫妇他们同心有一个意向，就是要以上帝的圣工为主。 So, bayangkan lagi ya, kalau waktu mereka itu harus angkat kaki dari kota Roma. 想想看，如果他们必须要离开罗马的时候， Saudara, waktu keputusan itu dikeluarkan, saudara bayangkan ya, jadi suami istri. Kira-kira percakapannya kayak apa? 我们想想看，一对夫妇他们被牵走，从罗马牵走的时候呢，夫妇的沟通方式，他们会谈到什么？ Ya, kita mesti pindah ya, gara-gara kita ini orang Kristen. 哎，我们是因为基督徒，我们必须要离开罗马。 Mereka sudah stabil dengan kehidupan yang ada. 在罗马，我们的生活已经很安逸了。 Nah, kita harus angkat lagi nih semua barang pindah ke kota yang jauh. 然后呢，我们必须要把我们所拥有的来迁离到很远的地方。 So, kemungkinan besar ya, peristiwa itu menggoncangkan kenyamanan hidup mereka. 有可能呢，这个事件让他们安逸的生活打得乱七八糟。 Oke dah, kita pindah ke Korintus deh. 好吧，如果是这样，既然是这样子，我们就搬到哥林多。 Waktu mereka berusaha membangun kehidupan keluarga pekerjaan dari nol. 当他们在哥林多从零开始要重建他们的家园的时候， Tiba-tiba datanglah Rasul Paulus. 突然间来了使徒保罗。 Saudara, andai saja mereka mengutamakan kenyamanan hidup. 假设如果今天他们以他们的生活安逸为主， Andai saja mereka lebih pilih hidup aman. 如果他们来选择过着一个平平安安的生活， Apakah mereka akan terima Paulus tinggal di sana? 如果是这样子的话，他们是否愿意来接待保罗呢？ Di rumah mereka? 在他们这里，他们是否愿意接待保罗？ Pasti tidak. 当然是不愿意的， Resikonya terlalu besar. 因为所要背负的责任成果实在太大。
So mungkin mereka akan diskusi, kita sudah mengalami hal yang nggak enak di kota Roma. 也许呢，他们的夫妇就会讨论说，我们在罗马遇到了不公平的待遇。 Kayaknya kita kapok deh. 我们如果是再这样下去的话，我们当然是已经够了，受够了。 Lebih baik hidup stabil dulu deh, sampai kemudian kita terlibat lagi pekerjaan Tuhan. 就我们现在刚刚来到哥林多，不如我们先安定下来之后呢，我们才去参与在整个圣工之上。 Kalau sampai ada apa-apa, lalu diusir lagi, masa kita mesti mengulang semua kerepotan ini? 如果呢，在这个哥林多，然后有什么事情又在发生的话，难道我们还要迁走离开这个城市呢？要从零开始呢？ Tapi saudara, kita lihat sedikit pun mereka tidak mundur dari pelayanan. 可是我们看到这对夫妇，他完全毫无保留的来摆上，他们没有退缩。 Kenapa bisa begitu? 为什么会如此呢？ Saya percaya karena mereka sudah satu visi. 我相信，因为他们有共同的意向， Mereka memang sudah bertekad mengutamakan pekerjaan Tuhan. 他们已经立志了，要把上帝的圣工摆上为主。 Sehingga waktu ketemu Paulus, saudara, sangat mungkin mereka bersuka cita. 当他们遇到保罗的时候，非常可能他们感到很喜乐。 Semungkin mereka pikir, untung kita diusir dari kota Roma. 有可能他们会想说：“嘿，还好我们被罗马城市迁走。 Kalau enggak, mungkin kita tidak pernah bisa jumpa dengan Rasul Paulus. 如果没有这样子的话，我们可能这一生也没办法遇到使徒保罗。” So begitu setianya Aquila dan Priscilla sampai mereka tidak segan berkorban bagi Rasul Paulus. 我们看到雅居拉跟百基拉如此的忠心实在，他们愿意为使徒保罗而摆上。 So dalam penutup kitab surat Roma pasal 16 ayat 3 sampai 4 saya bacakan. Sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. 我们看到罗马书第16章第3节、第4节，保罗如此说：“问雅居拉和百基拉安好，他们在基督耶稣里与我同工，为我的命也为我的命将自己的景象置之度外。不但我要感谢他们，就是外邦的众教会也要感谢他们。” So kita tidak tahu apa yang terjadi peristiwanya. 我不是很清楚知道到底发生了什么事件。 Tapi bagaimana mereka setia dalam pekerjaan Tuhan sampai berani ambil resiko mempertaruhkan nyawa mereka. 可是我们这里看到保罗很清楚讲到说，这对夫妇他们很忠心，愿意摆上，甚至呢愿意把命都赔上了。 Saudara, dan ketiga yang terakhir. 最后一点第3点是最后一点。 Apa yang menjadikan Aquila dan Priscilla itu begitu bersatu, berkomitmen melayani Tuhan? 到底是什么东西让雅居拉跟百基拉他们能够那么合一的委身来侍奉上帝？ So, saya rasa jawaban salah satunya adalah mereka pasangan yang bersama-sama bertumbuh di dalam pengenalan firman Tuhan. 我相信他们是一对夫妇，他们是一同在对上帝的话语的认识一同成长的一对。 Saudara, kita bisa tadi lihat ya bagaimana cara mereka bisa menjelaskan firman Tuhan dengan lebih tepat kepada Apolos. 我们看到这对夫妇，他们可以很清楚的、比较正确的方式，把上帝的道教导给亚波罗。 Ya saudara, betapa mereka bukan hanya punya pengetahuan yang baik, yang luas tentang firman Tuhan. 他们不仅仅对上帝的道有正确，也是广泛的一个知识。 Tapi saya percaya mereka punya relasi dengan Tuhan lewat pengenalan firman Tuhan itu. 我相信，对于透过他们对上帝的话语当中，他们跟上帝也是有一个很好的关系。 Nah, semakin mereka mendalami firman Tuhan, semakin mereka berkomitmen ingin bekerja bagi Tuhan. 他们越认识上帝的话语，他们越立志要为上帝的工作而摆上。 Sehingga firman Tuhan dan pelayanan itu tidak pernah boleh terlepaskan. 使得上帝的话语跟侍奉从来不会分开的，是息息相关的。 Saudara, ada yang salah kalau kita rajin baca firman Tuhan, mendengarkan khotbah, tapi kita sama sekali tidak terlibat dalam pekerjaan Tuhan. 今天如果我们很热爱听主的道，然后呢很热爱饥渴慕义，可是我们没有参与在整个侍奉当中，我们当然是有问题的。 Atau kita begitu giat dalam pelayanan, ada di gereja Senin sampai Minggu setiap hari, tapi kita tidak pernah membaca firman. 或者是我们那么殷勤的侍奉，从礼拜到礼拜天都是在教会里面侍奉，可是呢我们从来没有读主的话语，这个也是有问题的。 Sangat mungkin kita sedang melakukan pelayanan di dalam kedagingan kita. 非常可能我们是按照我们的肉体来去侍奉。 So, maka mari kita berkaca pada keluarga Priscilla dan Aquila ini.
因此呢，我们要去对照我们将我们生命对照于这对夫妇的生命之上。Sejauh mana keluarga kita mendukung pelayanan kepada Tuhan? 我们的家庭有到底对上帝的侍奉当中有多深度的一个支持？ Saudara, itu bergantung kepada seberapa kuat kesehatian antara suami dan istri dalam melayani Tuhan. 这也是取决于夫妇当中妻子跟丈夫他们有多深度的一个立志，要委身侍奉上帝。 Sebab banyak keluarga yang Kristen tetapi tidak terlibat di dalam pekerjaan Tuhan karena pasangan atau keluarga itu tidak mendukung dia. 有多少的基督徒他们没有参与在整个圣工之上？为什么呢？因为他们的配偶没有支持他们， Tidak sevisi atau tidak sehati. 没有同心，没有同一个意向。 Saudara, kenapa demikian? 为什么会如此呢？ Oleh karena melayani Tuhan itu berarti ada sesuatu yang harus dikorbankan. 因为侍奉上帝的意思就是有一些事情他们必须要牺牲掉的， Entah itu waktu, tenaga, atau uang. 无论是时间、体力、金钱。 Semungkin ada jemaat tertentu yang punya beban ingin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan tertentu. 也许呢，有一些会有他有一个负担，要愿意为某一些圣工而奉献。 Tetapi mungkin pasangan tidak selalu setuju. 有可能呢，他的配偶不愿意。 Ngapain kita kasih persembahan? Keluarga kita saja masih butuh uang. 我们为什么要奉献呢？我们自己都需要金钱。 Saudara, anak-anak remaja, pemuda menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan penuh waktu. 有一个年轻人，他们把他生命完全的摆上，成为全者是侍奉者。 Saudara, seringkali siapa yang menjadi penghalang? 常常呢，是谁来拦阻了他们呢？ Orang tua, Kristen. 是他们基督徒的父母。 Papa mama sudah sekolahin tinggi-tinggi. 父母已经给他高等的教育， Sudah punya impian supaya kamu sukses secara materi. 已经有一个梦想，好让你在物质上能够如何的成功。 Masa jadi hamba Tuhan? 如果是这样子的话，你为什么还要自己来摆上成为神仆呢？ Semari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. 当我们从这个真理学习的时候， Jangan sampai kita menjadi seperti istri dari Lot. 我们不要成为像罗德的妻子一样。 Saudara ingat bagaimana Lot dan keluarganya tinggal di Sodom dan Gomora demi kehidupan yang lebih nyaman dan makmur. 我们知道了罗德跟他的全家人为了更安逸的生活、更富裕的生活，他们如何安居在索多玛跟俄摩拉。 Tetapi masyarakatnya begitu bejat sampai Tuhan hendak membinasakan kota Sodom dan Gomora. 可是呢，当地的居民非常道德、非常败坏，使得上帝都是要把这个城市毁坏掉。 Maka Lot diperintahkan untuk melarikan diri beserta dengan keluarganya. 罗德是受到命令，他跟他全家人必须要离开。 Tapi waktu mereka melarikan diri, saudara, siapa yang tidak rela untuk lari? 当他们迁离的时候、逃跑的时候，到底是谁呢？不愿意离开那个城市？ Saudara, istri Lot itu melihat ke belakang. 我们看到罗德的妻子，她回头看， Dia ternyata masih mencintai harta miliknya, kehidupannya di Sodom dan Gomora. 她依然很留念她在索多玛跟俄摩拉的财产与生活， Dan dia menjadi tiang garam. 她就被罚成为盐柱。 Saudara, ini menjadi sebuah peringatan bagi engkau dan saya. 这也是成为了你我的一个警惕。 Tujuan utama keluarga bukanlah untuk kesenangan, happiness diri sendiri. 建立家庭的主要目的，并不是为了我自己的一个喜乐、享乐， Tapi bagaimana kita terhisap di dalam rencana pekerjaan Tuhan. 而是呢，我们如此在上帝的计划里面、上帝的圣供里面被吸引住了。 Maka saudara, apa yang bisa kita lakukan? 我们能够做的是什么呢？ Saudara, kita belajar dari Priscilla Aquila, kita harus bertumbuh di dalam pengenalan akan firman Tuhan. 我们透过雅居拉跟百基拉的故事当中，让我们知道我们必须要在上帝的话语当中成长。 Saudara, apakah pengenalan firman Tuhan itu menjadi pusat dalam kehidupan keluarga kita? 是否呢？对上帝的话语的认知已经成为了我们家庭成长的一个焦点呢？ Saudara, ayat emas bangsa Israel ini adalah Ulangan 6. 生命记第6章是以色列人的非常重要的一个金句。 Dikatakan apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau ajarkan ulang-ulang kepada anak-anakmu. 在那里讲到说，我今天所命定你的，你要不断的回复的、回旋的来教导给予你的儿女。
bicarakan waktu kamu sedang duduk di rumah. 你无论是你在坐着，在家里坐着的时候， Waktu engkau sedang dalam perjalanan. 或是你在路途上行走的时候， Apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. 或是你在躺着，或者是你行着， Saudara, apakah kita sudah mengajarkan hal ini? 我们是否已经如此的来教导我们儿女呢？ Biarlah kita boleh belajar dari Aquila dan Priscilla. 但愿我们可以从雅居拉跟百基拉的身上学习。 Mari kita minta supaya Tuhan jadikan keluarga kita sungguh-sungguh menjalankan apa yang Tuhan kehendaki. 愿我们能够把我们家庭来去完成上帝所愿意我们家庭所完成的使命。 Kiranya Tuhan memberkati kita. 愿上帝来祝福我们。 Amin. Mari 阿 kita 门 berdoa. 我们一同进入祷告。 Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. 主啊，我们已经领受了你的话语。 Tuhan, biarlah kami boleh berkaca dari firman Tuhan ini. 但愿我们可以从你的话语当中来学习。 Tuhan, ampuni kami kalau kehidupan keluarga kami berpusatkan bukan kepada firman Tuhan. 如果今天我们家庭的焦点并不是主的话语的话，恳求你来宽恕我们。 Tuhan, tolong bawa kami supaya kami betul-betul menjadi keluarga yang menghidupi firman-Mu. 主，求你带领我们，好让我们可以成为活出你的话语的家庭。 Di dalam segala kelemahan kami, keegoisan kami, Tuhan tolong ampuni kami. 主，我们知道我们是软弱的，我知道我们是自私的，恳求你这起来怜悯帮助我们。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们如此感恩祷告，是奉主耶稣的名来祈求。 Amin. 阿门。